Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. UEFA mengetepikan penyertaan Rusia pada Euro 2024. Kesan akibat serangan mereka terhadap Ukraine terus dihukum oleh Badan Induk Bola Sepak Eropah itu dengan terus menafikan hak mereka untuk bertanding di kejohanan Euro 2024. 53 pasukan akan bersaing dalam merebut tempat bagi pusingan akhir yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Jun 2024 nanti. Undian akan dilakukan pada 9 Oktober nanti bagi menentukan kumpulan manakah yang bakal diisi oleh 53 pasukan yang akan bertanding pada pusingan kelayakan itu. Christoph Froome kekal di RB Salzburg. Walaupun perjanjian telah berjaya dilakukan antara Froome dan juga Chelsea pada Ahad lalu, RB Salzburg telah membuat keputusan untuk terus menggunakan khidmat beliau sekurang-kurangnya bagi menghabiskan musim ini dan memastikan segala rancangan dan projek yang telah diatur berjalan seperti yang diharapkan. Pemilik baru Chelsea yang telah membuat keputusan untuk memilih Froome tetapi gagal mencapai kata sepakat dengan majikannya iaitu RB Salzburg bercakap mengenai projek semasa beliau di Salzburg. Mereka kini berada di dalam fasa yang sangat penting di mana kelab masih lagi berada dalam landasan yang betul dalam menjadi pencabar terkuat di UCL dan juga liga mereka sendiri. Chelsea kecewa lagi. Joshua Kimmich kecewa dengan prestasi semasa Bayern Munich dengan hanya mengutip 3 mata daripada 4 perlawanan terakhir dalam liga. Ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Beliau melahirkan rasa marahnya apabila ditanya oleh wartawan mengenai prestasi semasa Bayern ketika sedang medan skuad Jerman bagi menghadapi cabaran UEFA Nations League pada penghujung bulan ini. Mereka sepatutnya memiliki banyak kelebihan untuk menang selain tewas 1-0 kepada Augsburg, menyebabkan mereka jatuh ke tengah kelima liga sekaligus memberikan tekanan kepada pengurus mereka, Julian Nagelsmann. Beliau berharap sekembalinya mereka daripada aksi antarabangsa kali ini akan memberikan keyakinan baru untuk semua pemain dalam misi mengekalkan kejuaraan Liga buat kali ke-11 berturut-turut. Barcelona umum dapat untung 98 juta euro daripada musim lepas. Ramai sudah mengetahui akan masalah kewangan yang dialami mereka pada musim lalu sehinggakan mereka hampir diisytihar muflis. Akan tetapi sesuatu yang ajaib telah berlaku di mana mereka telah berjaya membuat keuntungan daripada musim lalu, iaitu sebanyak 98 juta euro. Krisis hebat mereka bermula apabila mereka gagal untuk memperbaharui kontrak Lionel Messi dan menjadikan ia punca Messi berhijrah ke Paris Saint-Germain. Bagi mengatasi masalah tersebut, mereka telah mengurangkan separuh bayaran gaji kepada sebahagian pemain-pemain bintang mereka, menjual hak nama stadium mereka dan juga menjual sebahagian hak penyiaran TV mereka. Hasil daripada jualan tersebut yang menyebabkan mereka dapat menandatangani pemain-pemain bintang terbaru dalam skuad mereka, antaranya seperti Robert Lewandowski, Jules Koundé dan juga Rafinha. Ahli lembaga pengarah tertinggi kelab juga telah mengeluarkan kenyataan yang mereka telah meluluskan bajet bagi menghadapi musim 2022-2023 ini sebanyak 125 juta euro. Dengan anggaran akan memperoleh 274 juta euro sebagai keuntungan dalam musim ini. Gila mana main duit hampa banyak-banyak pun tak tahu. Robert Lewandowski tunjuk tanda sokongan terhadap Ukraine. Penyerang Poland itu akan memakai lilitan kapten dengan warna bendera Ukraine sebagai tanda solidariti kepada negara tersebut sepanjang berlangsungnya kejohanan Piala Dunia di Qatar nanti. Lilitan kapten biru kuning itu diserahkan sendiri oleh pemain legenda Ukraine, Andriy Shevchenko, dalam satu acara khas yang telah dihadiri oleh mereka berdua. Lewandowski memberikan sepenuh sokongan kepada Ukraine dan menganggap bahawa tindakannya ini sangat penting dalam memberikan kesedaran betapanya mereka mementingkan keamanan sejagat. Dia juga menambah yang mereka sentiasa di belakang rakyat Ukraine dan berharap mereka sentiasa kuat dan tabah dalam menghadapi konflik yang sedang berlaku. Terailah pakai armband bendera Palestin, tengok kalau hampa betul berani. Bruno Fernandes menjelaskan kenapa Ralf Rangnick gagal di Manchester United. Pemain tengah berbakat itu mengaku yang pengurus interim itu mengalami masalah yang sangat sukar semasa pengurus Manchester United akibat cuba memberikan penerapan baru kepada pemain-pemain yang pada ketika itu kurang keyakinan pada diri sendiri. Rangnick yang dipilih sementara setelah Ole dipecat sempat juga memberikan impak positif apabila hanya kalah sekali dalam 11 perlawanan pertama sebagai pengurus Manchester United. Bruno juga turut mendakwa yang cara permainan yang berintensiti tinggi dan pressing yang sangat kuat dilihat gagal mendapat perhatian oleh pemain. Ketika itu akibat daripada masalah keyakinan dalam diri setiap pemain. Tidak apa yang perlu disalahkan kerana dia telah mencuba yang terbaik, cuma masa yang tidak menjebelahinya semasa beliau di Manchester United. Dilik menegaskan yang dia gembira di Bayern. Di sebalik prestasi terumbak-ambing Bayern pada ketiga ini, pemain pertahanan daripada Belanda itu berkata, perpindahannya ke Bayern daripada Juventus merupakan satu langkah yang bijak bagi dia untuk meningkatkan lagi prestasi dan kualiti permainannya di atas padang. Dia dianggap sebagai salah seorang golden boy ketika dia berhijrah daripada Ajax ke Juventus dengan nilai perpindahan pada ketika itu setinggi 75 juta euro. Risiko sentiasa ada sekiranya anda mahu berpindah ke mana-mana kelab sekalipun tetapi di Bayern. Filosofi yang digunakan adalah hampir sama dengan apa yang skuad negaranya gunakan.
dan dia menganggap ini merupakan peluang terbaik untuknya terus bersinar. Liverpool Legend versus Manchester United Legend di Anfield. Kedua-dua musuh tradisi ini bakal bertemu dalam perlawanan amal yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini di Anfield. Mereka diharapkan agar memberikan kemenangan kedua selepas kali pertama mereka menang di Old Trafford pada bulan Mei tahun lepas. Kenny Dalglish sekali lagi akan menjadi pengurus pasukan sambil dibantu oleh Ian Rush dan juga John Aldridge. Beberapa nama besar turut bersetuju untuk menyertai perlawanan kali ini seperti Xabi Alonso, Luis Garcia, Stephen Henchos dan juga Florence Sinama Ponggol. Saya sangat menghormati Tite, kata Gabriel Jesus. Menurut daripada kenyataan penyerang Arsenal itu, dia tidak kecewa kerana gagal mendapatkan tempat dalam skuad Brazil kali ini. Sebaliknya berasa bangga untuk kawan-kawannya yang telah dipilih. Dia menghormati keputusan jurulatih Brazil, iaitu Tite, dan percaya pemilihan kali ini adalah berdasarkan kualiti yang ada pada setiap pemain. Dia juga menegaskan akan sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada, dan akan sentiasa bersedia jika dipanggil kelak. Brazil akan mengadakan perlawanan persahabatan antarabangsa mereka bertemu Ghana dan Tunisia hujung September nanti dalam persediaan mereka bagi menghadapi Piala Dunia di Qatar. Saya sentiasa sukakan cabaran, kata Memphis Depay. Dia dilihat begitu hampir mahu meninggalkan Barcelona musim panas lalu, tetapi mengambil keputusan untuk kekal dan bersaing bagi mendapatkan tempat dalam skuad kenalan Xavi itu. Manchester United dan juga Spurs begitu hampir untuk mendapatkannya, tetapi keputusan dia untuk terus kekal adalah tepat. Barcelona kini telah mempunyai Robert Lewandowski sebagai peledak utama, di mana Depay dilihat semakin tenggelam sejak kehadiran pemain tersebut. Dia juga ada menambah yang bahawa saingan merebut tempat dalam skuad adalah sangat tinggi, tapi dia tidak akan berputus asa kerana dia sangat sukakannya. Fabio Cannavaro, pengurus baru Benevento di Serie B. Pemenang Ballon d'Or 2006 itu bakal menggalas tugas penting di Benevento selepas beliau melepaskan jawatannya di Guangzhou Evergrande dengan berjaya membantu kelab itu memenangi 2 kejuaraan utama di Chinese Super League dan juga Chinese Super Cup sepanjang 4 tahun di situ. Ini merupakan tugasan pertamanya di Eropah setelah lama berkelana, menimba pengalaman dalam menguruskan sebuah pasukan bola sepak. Benevento menghabiskan liga dengan menduduki tempat ke-7 musim lepas dan diharap dapat memperbaiki lagi kedudukan mereka yang lebih baik dengan kehadiran Cannavaro sebagai pengurus untuk musim ini. Erik ten Hag mahukan Gonzalo Ramos. Pengurus Manchester United itu sudah mengenal pasti pilihannya pada Januari nanti dengan meletakkan penyerang Benfica yang kini berusia 21 tahun itu sebagai target pembeliannya. Penyerang itu dinilai setinggi 25 juta euro, juga dilihat menarik minat Newcastle dan juga Bayern Munich. Jack Grealish perlukan lebih minit permainan. Dia dikabarkan bakal meninggalkan Manchester City setelah dilihat seringkali gagal mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama. Kabar angin juga ada mengatakan yang kelab telah memberitahu kepada ejennya supaya mencari kelab baru. Berikutan keputusan kelab untuk tidak melibatkan Jack Grealish lagi dalam projek masa depan mereka. N'Golo Kante bakal ke Paris Saint-Germain. Kabar angin melaporkan yang wakil daripada Paris Saint-Germain telah datang untuk berbincang dengan kemungkinan akan mendapatkannya secara percuma setelah kontraknya tamat nanti. Dia kini berada dalam 12 bulan terakhir dalam kontraknya, dilihat bergelut bagi mendapatkan tempat dalam skuad atas faktor kecederaan yang telah dia alami sejak kebelakangan ini. Kabar ini semakin kencang setelah dia menolak kontrak baru yang ditawarkan Chelsea dan tidak diketahui sebab kenapa dia menolak lanjutan kontrak tersebut. Benjamin Pavard bakal meninggalkan Bayern Munich. Dia tidak menafikan desas-desus mengatakan yang dia bakal meninggalkan Bayern pada musim panas depan. Pemain pertahanan Perancis yang berusia 26 tahun itu dilihat menarik minat beberapa kelab besar. Antaranya adalah Atletico Madrid, Chelsea dan juga Juventus, tetapi menolak tawaran awal yang telah dilakukan kepadanya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulehan. Assalamualaikum.